Kalau nak kira sekadar kritik tu tak jadi masalah. Sayyidina Umar pun ada orang kritik, Sayyidina Uthman pun ada orang tak setuju, sama-sama dia lah. Sama-sama dia. Jadi Muawiyah, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas kritik, mana pendapat dia tidak lebih utama, kami lebih tahu lagi, apa salahnya? Ini masalah kritik ni biasa. Moga dia orang sama tinggi, orang sama-sama peringkat, tidak jadi masalah. Kemudian buruk-buruk tu, siapa buruk lah akhirnya buruk di kalangan orang Islam ni, tak saya terima nama Muawiyah. Tak saya terima nama Muawiyah, sehingga tak ada orang nama Muawiyah. Sedangkan kalau kita baca dalam kitab ni, dalam Muslim ni berapa kali ni dalam riwayat ni mana, cuba kita perhati. Qala Sa'id haddatsana Marwan bin Muawiyah. Ramai nama Muawiyah zaman dulu. Nama Marwan pun ramai juga, Marwan pun buruk juga. Nyebut ke demo. Kalau kita tengok dalam Muslim ni, dalam kitab-kitab lain begitu ramai hak nama Muawiyah dulu, hak nama Marwan dulu. Tetapi kemudian orang jadi benci. Pasal apa ni? Terpengaruh dengan sejarah lah. Duk buruk-buruk. Siapa kau orang benci? Nama Ali ramai, nama Ali. Husain ramai. Molek waktu tu tak ada satu. Kita tak ada satu, tak ada deki gapa waktu tu. Molek nama tu. Apa yang jadi tidak seimbang? Hak tu je kita persoal. Ali ni tidak sekadar orang yang lebih. Paktokat Ali. Lebih. Alah lebih pula. Tidak sekadar orang dia kaitkan dengan dia tu. Sampai ketuk bomo gagah Ali, gagah Musa Ali juga tu. Maknanya banyak sangat tu. Mari mana yang jadi tidak seimbang? Sejarah punya pasal. Tapi cara yang ada bawa ni kita perkenal royak ke orang baiki sejarah ke apa ni, alhamdulillah sudah ada dah. Riak-riak ke arah tu sudah banyak dah. Baru ni ada sahabat kita ni tunjuk buku ni, yang ditulis oleh seorang profesor Universiti Al-Azhar bahagian sejarah. Dia pun nak baiki sejarah. Mana dia nampak tak betul banyak ni. Namanya asal abatil yajibu an tumha minat tarikh. Kekarutan yang mesti dihapuskan dari sejarah. Padahal ni dia ya banyak kau lah tentang Muawiyah, kau tentang Marwan, kau tentang Hajjaj bin Yusuf, kau gapo kau banyak disebutkan dalam ni. Jadi sudah ada terjemuh dalam bahasa Melayu pun ada. Dalam bahasa Melayu pun ada. Moleklah kalau cari lagu-lagu ni. Walaupun anda percaya banyak lagi yang tidak ada, tapi sudah ada usaha ke mana-mana pun. Mungkin setengah-setengah tempat itu tidak detail perincian dia, tak apalah, tapi usaha ke arah tu sudah ada. Orang sudah nampak dah. Masalahnya suatu ketika dahulu bukan orang biasa ni yang terkeliru, ulama-ulama pun terkeliru. Duduk ratik waktu, duduk ratik kata Yazid ni bunuh Sayyidina Husain, Muawiyah ni jahat, padahal dia ulama, tak khabar dah. Dia tu ulama ahli sunnah, Muawiyah tu sahabat, tak khabar. Buat kau kuat sangat lah ni pengaruh luar tadi. Sehinggalah dikatakan di antaranya dalam kitab Tarikhul Khulafa Jalaluddin Suyuti, setengah-setengah orang dia syorkan ini buku sejarah yang paling baik. Dia tak tahu tu kalau lagu tu, kalau dia kata lagu tu dia tak tahu. Anda boleh kata gitu. Gapo dia dalam buku tu kata Muawiyah ni baru Islam pada tahun yang ke-8 Hijrah. Dan dia ni termasuk dalam mu'allaf al-mu'allafati qulubuhum. Dalam ayat tu sebut. Ayah dia pun lagu tu juga. Ramah apa lagu ni? Ramah. Sampai sekarang ni ramah lagi. Sedangkan itu tak betul. Kalau pada tahun yang ke-8 dia baru Islam, bermakna sudah Fathi Makkah. Nabi SAW sudah kata dah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi selepas daripada Fathi Makkah. Tak ada hijrah lagi. Tak ada dah hijrah. Berhenti sekat tu je. Hijrah ni orang dulu. Semua kita baca dalam kitab Muslim, dalam Bukhari, selalu jumpa. Cuba baca dalam kitabun nikah, dalam kitab apa-apa pun jumpa semua. Muawiyah ni duduk Madinah. Abu Sufyan ayah dia pun duduk Madinah, menetap di Madinah. Dalam peristiwa Fatimah binti Qais, seorang sahabiah Nabi SAW, kematian suami dia. Bila dia janda, ada dua orang pergi melamar dia. Salah seorangnya Muawiyah, seorang lagi nama apa dia? Seorang lagi Abu Jahal. Nabi SAW kata Muawiyah ni dia su'luk. Apa ada su'luk? Papa kedana. Muawiyah ni dia sesat. Muawiyah tu bukan Muawiyah lain. Abu Jahal ni
Dia tidak letak tokak daripada atas bahu dia. Tokak ada semua. Mana jenis pakai. Nabi SAW kata, pada pendapat saya lah, tak usah lah kedua-dua ni, kamu menikah dengan Usamah bin Zaid. Dia pun terima Nabi SAW. Maknanya pada ketika tu peristiwa tu di Madinah, duduk di Madinah. Kalaulah dia ni Islam selepas Fatih Makkah, dia tak boleh duduk di Madinah. Tak ada seorang pun dalam sejarah, kecuali seorang. Itu pun kerana pak saudara dia bersumpah. Safwan bin Umayyah, dia kata, boleh kau aku duduk Madinah. Mula-mula dia nak pergi, dalam lepas pada Fatih Makkah, perang Hunain dia pun pergi juga. Tapi tidak orang Islam, kafir, tapi duduk ahli orang Islam. Lepas pada tu dia pergi jalan di Madinah, pergi ke rumah Abbas. Lepas tu dia terpikat dengan Islam, tertarik, dia pun Islam. Dia nak duduk sana, tak boleh. Lepas pada tu balik di Mekah, dia minta dengan Abbas. Abbas pun bersumpah, tak apa. Dia kata, dia minta dia akan kira dengan Rasulullah SAW. Dia bersumpah. Abbas pun rayak kepada Rasulullah, tak ada arah, pak saudara. Nak melepaskan sumpah dia, hak ni sah. Hak lain tak ada, dalam sejarah tak ada. Selepas pada Fatih Makkah, boleh orang lain pergi duduk Madinah, duduk sebagai tempat menetap dia. Duduk pergi jalan tu suku hak tu. Abu Sufyan duduk di Madinah. Kalau kita kata dia ni Islam lepas pada Fatih Makkah, macam mana dia duduk di Madinah? Macam mana dia duduk di Madinah? Tak boleh duduk di Madinah, tak boleh berhijrah. Bermakna dia sebelum pada tu lagi hijrah. Ini cerita hak sebenarnya dalam Bukhari Muslim. Tapi orang tidak tonjolkan. Tidak tonjolkan hak tu. Abu Sufyan ni orang kaya asal. Dia boleh, kalau duduk Mekah pun boleh, dengan kaya-kaya dia. Tetapi dia pergi duduk Madinah jadi sesak. Dia tidak bawa segala harta dia. Kalau dia nak bawa, boleh pergi Madinah, tapi dia tidak bawa, jadi susah pergi sana. Dia jadi orang perjuangan. Dan Nabi SAW percaya kepada Abu Sufyan ni, sehingga dia jadikan gubernur dia di Najran. Di zaman Nabi SAW lagi. Kalau Abu Sufyan, Najran tu kawasan orang Kristian tu, duduk berhadapan dengan pengaruh asing, budaya asing yang begitu kuat. Kalau Nabi SAW tak percaya, macam mana dia lantik sebagai gubernur? Mesti kena orang kuat tu, orang yang boleh dipercayai betul duduk tu, duduk situ. Abu Sufyan, ayah dia. Tiba-tiba orang kata mu'allah. Kalau mu'allah ni apa makna mu'allah? Mu'allah ni kalau ada harta sikit sebanyak zakat bui ke dia, kaya lah. Ni dia sesak. Harta sedia dia ada dah. Apa dia hidup sesak di Madinah? Jawabnya, dia meninggalkan segala harta benda dia, pergi duduk di Madinah. Sebagai kita kata nak menebus kecuaian dia dulu. Itu ceritanya. Dan mereka ini termasuk dalam muhajirin juga. Kalau tidak muhajirin, duduk Madinah lah ke mana? Itu persoalannya. Kalau kita kata mu'allah, apa tidak senang? Sedangkan orang lain mu'allah senang-senang saja. Nabi SAW bui sekian banyak, dan dia tidak senang, susah. Ini ceritanya. Yang betulnya iaitu Muawiyah telah Islam pada selepas daripada Hudaibiyah. Selepas daripada Hudaibiyah, pada tahun yang ke-6, hujung tahun yang ke-6, ataupun paling lewat tahun yang ke-7, sebelum lagi Fatih Makkah. Itu yang betulnya. Dan Abu Sufyan duduk di Madinah. Ini satu bukti yang paling besar bahawa mereka ini termasuk dalam muhajirin. Tapi orang nak menguduh dia ni, orang katalah macam mana? Maknanya kita pun jadi persoal lah. Soal macam mana? Dia ni baru Islam, mu'allah pula. Macam mana jadi pemimpin ni? Lantik dia ni, sedangkan orang lain ramai lagi ni, hak layak-layak ni. Dia tujuan itulah. Bila mu'allah ni, mana masuk Islam ni, Fatih Makkah, bukan masuk Islam ngerti. Kerana ada Islam ni, kerana takut lah, kerana mengharapkan sesuatu jawatan ke, kedudukan ke, masuk Islam. Makna tidak terjamin lagi orang yang masuk Islam lepas pada Fatih Makkah ni, bukan boleh jamin lagi. Itu tujuan musuh-musuh Islam. Dia nak rayaknya iman dia tidak berapa kuat. Itu tujuan. Jadi dia sudah berjaya. Sebab itulah orang kita jadi benci sampai begitu sekali. Benci sampai begitu sekali. Khulafaur Rasyidin 4 orang kata dia. Khulafaur Rasyidin 4 orang. Muawiyah tidak Khulafaur Rasyidin. Tak ada sama dia cara dah. Ibnu Khaldun kata. Padahal semua tahu Ibnu Khaldun ni bapak sejarah, pengkaji sejarah. Dialah yang banyak bersihkan sejarah.
Dia kata Muawiyah ni khulafaur rasyidin. Dia kata. Anda sudah bincang, kita sudah bincang dah. Bapa khulafaur rasyidin? Dah sahabat tu ar-rasyidun ulaika humur rasyidun. Kan dalam Quran kata. Dan mereka lantik dia, apa tidak rasyid? Apa tidak rasyid? Dah kalau orang rasyid semua lantik dia, setuju dengan dia. Tiba-tiba dia tidak rasyid. Dia zalim. Macam mana? Tak mungkin macam tu. Sebab itu kita sudah kata dah, dia termasuk dalam khulafaur rasyidin. Tetapi orang kemudian ni sudah selalu fikir kan. Baiklah. Khulafaur rasyidin, dia nak kau dia, dia nak. Khulafaur rasyidin 4 orang. 4 orang tu saya nak bakar je, tak mati kena bunuh. Hak mati tak kena bunuh. Hak 3 orang lagi tu mati kena bunuh lah. Sayyidina Umar walaupun masyhur dengan keadilan dia, kebaikan dia, orang boleh kata, boleh jadi dia berlaku tidak adil terhadap orang yang bukan Islam. Adil tu terhadap orang Islam saja. Orang Islam tak, orang bukan Islam tak puas hati duduk dalam negara dia. Bila tak puas hati waktu dia jadi bunuh dia tu. Kalau puas hati apa bunuh? Cuba fikir, tidakkah mungkin timbul dalam fikiran orang ni macam tu? Kalau dia buat mari hujah tubuhi kepada orang kafir, tidakkah sedap tu? Sedap tu. Sayyidina Uthman bukan orang kafir yang bunuh, sama-sama Islam, tak puas hati dengan pemerintahan dia. Maknanya tidak berjaya dari segi pemerintahan khulafaur rasyidun. Sistem pemerintahan Islam namanya khilafah. Khilafah. Orang yang memegang jawatan khilafah tu khulafa, orang panggil khalifah. Khulafaur rasyidin ni tak berjaya. Gagal. Sistem politik dia tak berjaya. Tengoklah Sayyidina Umar, orang tak puas hati, orang kafir tak puas hati, sebab tu bunuh dia. Kalau tidak bunuh apa? Sayyidina Uthman tak ada kau orang kafir, orang Islam sendiri tak puas hati dengan cara pemerintahan dia, dengan dasar nepotisme dia lah, macam-macam. Suka hati dia mereka, tak betul cara dia, orang bunuh dia. Sayyidina Ali tak ada kau kafir juga, orang Islam juga bunuh. Maknanya orang Islam sendiri tak puas hati dengan sistem pemerintahan Islam. Kalau macam tu kita nak tonjol gak sistem khilafah ni, di mana keistimewaannya? Perang sama sendiri semasa khulafaur rasyidun tu lah. Apa dia kelebihan kalau lagu tu? Kalaulah sistem khulafaur rasyidin terhenti setakat Sayyidina Ali, apa dia kelebihan? Tetapi kalau kita sambungkan seperti Ibnu Khaldun kata, Muawiyah tu khulafaur rasyidun, berapa banyak orang Islam satu balik. Hak perang selama ni dengan orang kafir terhenti, duk perang sama sendiri tu berhenti, perang sama sendiri, perang dengan orang kafir pula. Hak sama sendiri ni, hak rusak akidah, dia yang lawan, sehingga terhapus puak-puak ni kan. Panjang lagi tu cerita khulafaur rasyidin, boleh jadi contoh tu panjang lagi. Kalau berhenti sekat 4 tu muskil. Sistem khilafah hak duk nyoho sangat tu, setara sahabat pun tak boleh nak praktik. Kita hak duk zaman sekarang ni nak praktik apa? Pakai demokrasi, sudahlah, lebih baik lagi. Takut pagi buah tu bahaya tu, yang pergi jauh, pergi jauh. Pakai demokrasi lah. Demokrasi semua orang boleh terima. Khilafah orang Islam sendiri pun tak boleh, duk perang sama sendiri. Tu masa sahabat tu ahli syurga, jamin syurga. Hak tu jadi pemimpin. Kamu nak boleh buat apa? Cuba fikir. Jauh pergi tu, dalam tu. Tapi orang tak fikir waktu tu. Orang royak Muawiyah jahat ni, jahat kata. Dia tak tahu kesan dia. Lepas tu dia kata, apa tu? Yazid khulafaur rasyidin kau. Dia bunuh Sayyidina Sayyidina Husain. Takkan khulafaur rasyidin. Penipuan pula. Penipuan. Seorang yang terbunuh di zaman pemerintahan seseorang, semestikah kita salahkan dia? Itu benarnya. Biar pasti dulu dia tu bunuh. Biar pasti dulu. Kalau tidak pasti, macam mana kita nak letak atas dia? Kebetulan pada masa pemerintahan dia berlaku pembunuhan itu, terus pok-pok yang buat fitnah ni letak atas dia. Kalau lagu tu tak selamat semua, mana-mana pemimpin, mana-mana kena bunuh ni dia suruh bunuh. Nak macam mana takdir tu berlaku? Yang penting kita kena tengok pelantikan dia tu macam mana. Orang kata Muawiyah lah lantik, siapa mau dudi pun pening kepala. Dia kata Muawiyah adalah orang yang mula-mula buat sistem berajanya. Sistem beraja bukan sistem Islam, dia kata. Sistem beraja bukan sistem Islam. Dan kalau bukan sistem Islam, Nabi Daud dulu berkata sistem apa dia? Raja kan tu, Nabi Daud tu. Nabi Sulaiman, anak dia Nabi Daud lantik. Dia mesyuarat dengan siapa? Nak lantik anak dia tu sebagai raja.